Indra Sports Club menjuarai kumpulan C. Mark Webber takluki Blitar Jalanan Monaco. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bertemu lagi dalam siaran Fokus Sukan yang disiarkan secara langsung dari Studio 3 Radio Televisyen Brunei. Mahkamah Tinggi Negara Brunei Darussalam menjadi tuan rumah acara sukan serantau antara hakim-hakim dari Sabah dan Sarawak. Di samping mempromosi sukan bagi kehidupan sehat, Sukan Hakim Borneo 2012 bertujuan meningkatkan hubungan yang sekian lama terjalin antara hakim-hakim di ketiga-tiga wilayah Borneo. Majlis pelancaran sukan berlangsung di stadium tertutup Kompleks Sukan Negara Hasnal Bolkiah pagi kemarin. Hadir pada majlis tersebut Ketua Hakim Negara Brunei Darussalam yang berhormat Datuk Seri Paduka Haji Kiprawi bin Datuk Paduka Haji Kipli. Juga hadir yang berhormat Ketua Hakim Sabah dan Sarawak Tan Sri Datuk Seri Panglima Richard Melanjom. Acara tersebut juga berfungsi sebagai tapak bagi para pegawai dan kaki tangan kehakiman untuk saling berkongsi dan bertukar-tukar pikiran serta berkongsi pengalaman kerja masing-masing. Acara sukan yang dipertandingkan adalah bola keranjang, bola sepak, futsal dan badminton. Setiap juara pertandingan akan menerima piala perseorangan dan pemenang keseluruhan bagi kesemua 4 acara akan menerima Piala Sukan Kehakiman Borneo 2012. Liga Bola Sepak Kebangsaan di ST 2011-2012. Indra SC dan Muara Vela kutip 3 mata penuh setelah menewaskan lawan masing-masing dalam perlawanan berasingan yang berlangsung petang kemarin. Di Stadium Negara Hasnal Bolkiah Berakas menyaksikan perlawanan bagi kumpulan C di antara Indra SC berjersi hijau yang telah pun layak beraksi ke Liga Super musim depan bertemu dengan pasukan IKLS. Dalam separuh masa pertama, kedua pasukan mempamerkan permainan yang seimbang. Namun jentera serangan mereka pula gagal untuk memanfaatkan peluang-peluang terbaik. Ditambah pula dengan ketangkasan penjaga gawang masing-masing. Memaksa perlawanan 45 menit tanpa sebarang jaringan berhasil dicipta. Bersambung di babak kedua, Indra SC dan IKLS terus mengubah corak permainan, seringkali membuat gerakan kemas ke kubu lawan, namun masih gagal untuk menggegar gawang lawan masing-masing. Sehingga pada menit ke-73 akhirnya gawang IKLS digegar dengan rembatan leret Muhammad Azwan Ali Rahman yang berpunca dari gerakan solo Muhammad Khairun Saleh untuk gol pembukaan perlawanan. Bagaimanapun, IKLS terus mengasak pada 10 menit terakhir ke kubu Indra SC untuk gol penyamaan. Namun usaha mereka itu digagali oleh benteng pertahanan lawan. Perlawanan berkesudahan, Indra SC menang ke atas IKLS dengan 1-0 sekaligus untuk menjuarai kumpulan C dengan 18 mata diikuti oleh Majlis Sukan ABDB dengan 15 mata. Manakala pasukan IKLS pula berada di tempat kelima dengan 8 mata. Sementara itu, dalam satu lagi perlawanan bagi kumpulan D yang berlangsung di Kompleks Sukan Berakas menyaksikan pertemuan Desa berjersi putih menentang Muara Vela. Muara Vela terlebih dahulu berada di depan pada menit ke-23 apabila dihadiahkan sepakan penalti dan disudahkan dengan baik oleh Abdul Azim Jainal. Bagaimanapun, Besa berjaya menyamakan kedudukan menjadi 1-1 pada menit ke-33 menerusi jaringan Muhammad Jupri Haji Kalong. Kedudukan itu kekal hingga tamat separuh masa pertama. Bersambung separuh masa kedua, kedua pasukan sering berbalas serangan untuk mendahului permainan sehinggalah pada menit ke-60 Muara Vela sekali lagi berjaya mendahului kali ini menerusi jaringan Sulaiman Ahad untuk mengubah kedudukan menjadi 2-1. Muara Vela terus selesa berada di depan apabila sekali lagi Sulaiman Ahad berjaya membonusi gawang Besa untuk jaringan ketiga Muara Vela. Kedudukan 1 Besa 3 Muara Vela itu kekal hingga tamat masa sebenar perlawanan.
Dari aksi perlawanan tadi, kita saksikan kedudukan kumpulan C dan D serta jadual perlawanan seterusnya. Beralih ke Liga Bola Sepak Veteran Kebangsaan Brunei Piala Presiden. Brunei Vela FC dan Telbru FT mara ke separuh akhir setelah menewaskan lawan masing-masing dalam perlawanan suku akhir petang kemarin. Di Padang Sekolah Menengah Raja Isteri Pengiran Anak Salehah Kampung Kiudang Tutong menyaksikan pertemuan antara Telbru FT dengan Al-Idrus. Pada separuh masa pertama tiada jaringan dibuat walaupun kedua-dua pasukan mempunyai peluang untuk mendahului. Bersambung separuh masa kedua, kedua-dua pasukan membuat beberapa pertukaran pemain dengan harapan untuk mendahului perlawanan. Pada minit ke-57, Al-Idrus berjersi hitam berpeluang mendahului, namun tandukan Yahya Haji Muhammad Zain terkena tiang gol. Selang 3 minit kemudian, giliran Telbru FT berpeluang mendahului, namun tendangan Haji Mahadi Haji Mahmud hanya singgah di palang gol. Kedudukan terikat tanpa jaringan itu kekal hingga ke whistle penamat. Perlawanan ditentukan melalui sepakan penalti. Penjaga gawang Telbru FT Abdul Halim Metusin menjadi wira pasukannya apabila berjaya menepis 2 sepakan penalti Al-Idrus. Keputusan akhir, Telbru FT menang dengan jaringan 4-2. Keputusan lain, Muara Bela menang ke atas BSRC Rekon 3-2. Telbru FT akan bertemu Muara Bela di peringkat separuh akhir pada 3 hari bulan Jun di Padang Sekolah Menengah Awang Semahun, jam 4 petang. Dalam perkembangan Liga Hoki Kebangsaan 2012 pula, pasukan Stingray Force membelasah pasukan MTSSR 8-0 semalam di Stadium Hoki Kompleks Sukan Negara Hasnal Bolkiah. Pasukan Stingray Force berjersi hitam membuka tirai jaringan pada minit ke-5 melalui Muhammad Ezris. Selang seminit kemudian, giliran Roy Usmeriman membulusi gawang MTSSR untuk kedudukan menjadi 2-0. Pada menit ke-13, sekali lagi Roy Usmeriman merubah kedudukan menjadi 3-0. Minit sebelum tamat separuh masa pertama, Stingray Force terus di depan dengan 2 lagi jaringan masing-masing dijaringkan oleh Muhammad Hardi dan Awangku Abdul Aziz untuk kedudukan menjadi 5-0. Bersambung separuh masa kedua, Roy Usriman mencatat hat-trick pada menit ke-44. Selang 7 minit kemudian, Roy Usriman berjaya membulusi gawang MTSSR untuk kedudukan menjadi 7-0. Minit-minit akhir permainan, Muhammad Ezris melengkapkan kemenangan bergaya Stingray Force ke atas MTSSR. Keputusan akhir, Stingray Force 8, MTSSR 0. Sementara itu, pada malam Ahad pula pasukan Hoki Kitani menang bergaya 4-0 ke atas pasukan Temburong. Pasukan Hoki Kitani berjersi kelabu menjaringkan 2 gol pada separuh masa pertama masing-masing melalui Muhammad Hafizi dan Haji Andi Ahmad. Bersambung pada separuh masa kedua, Hoki Kitani menambah 2 jaringan lagi melalui Awangku Haji Firdaus dan Fakir Maidin. Persatuan Sepak Takraw Negara Brunei Darussalam ringkasnya pesta baru buat pertama kalinya akan menganjurkan kejohanan sepak takraw pantai. Sehubungan dengan itu, satu pertunjukan sepak takraw pantai diadakan pagi kemarin di gelanggang sepak takraw pantai Kompleks Sukan Manglait Gadong.
Perlawanan pertunjukan ini diadakan adalah untuk memberi pendedahan dan pengetahuan kepada pasukan-pasukan yang akan bertanding nanti. Menurut Presiden Pesta Baru, Pangeran Haji Ali Hassan, format perlawanan sama seperti yang biasanya. Cuma ada sedikit perbezaan dari segi pemain. Dalam pada itu juga pihak persatuan berhasrat untuk menyenaraikan sukan sepak takraw pantai ini ke dalam setiap acara sukan peringkat kebangsaan seperti Pesta Sukan Kebangsaan, Pesta Sukan Remaja, dan Pesta Sukan Kementerian-Kementerian. Format perlawanan sebenarnya undang-undangnya sama, iaitu kecuali satu yang berbeza ialah mengenai dengan pemain-pemain seramai 4 orang, dan servisnya pemain itu sendiri salah satu siapa saja pemain yang ada di antara 4 orang itu boleh memulakan sepak mula itu, dan di mana-mana saja ya boleh mengadakan. Kemudian satu lagi ialah mengenai dengan pakaian mereka. Mereka tidak boleh dibolehkan juga pakai apa untuk menutup kaki itu. Misalnya kita lihat sana mereka pakai stokin ya. Yang lainnya misalnya perkiraannya dia punya semuanya sama lah, majoritinya sama. Yang paling ketara ialah barangkali di segi jumlah pemainnya itu, ramai pemain itu, iaitu 4 orang, yang biasa 3 orang. Kami di Pesta Baru memanglah berhasrat supaya kejohanan sepak takraw pantai ini diadakan pada setiap tahun, dan kita telah pun merancang bahawa kita juga akan menselitkan ataupun memasukkan acara sepak takraw beach ini, pantai ini, di kejohanan pesta sukan kebangsaan ya, insyaallah pesta sukan remaja, dan juga mungkin nanti kejohanan sepak takraw belia sempena hari belia kebangsaan, dan sukan kementerian. Itulah hasrat kami di samping untuk menyelatkan atau memasukkan acara sepak takraw pantai ini sebagai salah satu acara yang akan dipertandingkan dalam pesta-pesta sukan yang sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Jadi diharaplah dengan penerangan yang saya diberikan ini, maka mereka-mereka yang berminat dan yang tertentu akan bersedialah untuk menyediakan pasukan. Sukan antarabangsa malam ini kita buka dengan berita perlumbaan kereta Formula 1 Grand Prix Monaco. Pemandu Red Bull Mark Webber muncul juara di perlumbaan semalam mengatasi pemandu Mercedes Nico Rosberg dan Fernando Alonso dari pasukan Ferrari. Aksi perlumbaan Formula 1 Grand Prix Monaco dianggap perlumbaan paling sukar dalam kalendar Formula 1 setiap tahun. Litar jalanan di Monte Carlo itu semalam sekali lagi menjadi medan pertarungan. Setiap pelumba Formula 1 di mana menyaksikan pemandu Red Bull, Mark Webber mengetuai perlumbaan di petak utama. Pemandu dari Australia itu tidak melakukan sebarang kesilapan untuk terus menguasai litar tanpa dipintas oleh mana-mana pemandu lain. Sekaligus muncul juara Grand Prix Monaco dengan catatan masa 1 jam 46 minit 06.557 saat. Sementara itu, beberapa pemandu lain mengalami nasib malang apabila litar sempit itu menjadi medan pelanggaran yang menyebabkan beberapa jentera terpaksa ditarik keluar selepas tersingkir dari perlumbaan. Pemandu dari Jerman, Nico Rosberg, yang memandu jentera Mercedes menamatkan saingan semalam di tempat kedua, manakala pemandu Ferrari, Fernando Alonso dari Spanyol melengkapkan kedudukan di podium di tempat ketiga. Juara dunia Sebastian Vettel dari pasukan Red Bull pula berada di tempat keempat. Dari perlumbaan semalam, Fernando Alonso masih mendahului senarai pemandu keseluruhan, diikuti 2 pemandu Red Bull, Vettel dan Webber. Di kedudukan senarai pengeluar pula, Red Bull berada di kedudukan teratas dengan 146 mata, diikuti Mercedes dan Ferrari. Beralih ke berita sukan bola sepak. Pasukan Tigre gagal memberikan tekanan kepada pendahulu Liga Clausura Argentina Boca Juniors selepas hanya sekadar seri 1 sama dengan Atletico Rafaela. Tigre ketika ini masih ketinggalan 3 mata di belakang Boca.
Pasukan Tigre berjersi biru terlebih dahulu ketinggalan 0-1 pada menit ke-54 apabila tuan rumah Atletico Rafaela menjaringkan gol pembukaan perlawanan menerusi Alexis Castro untuk mendahului 1-0. Ketinggalan 0-1, Tigre mengubah rentak permainan dengan serangan lebih agresif ke kubu lawan dan akhirnya berjaya menjadikan gol penyamaan pada menit ke-67. Hasil jaringan Mariano Echeverria untuk mengikat kedudukan menjadi 1-1. Selepas itu tiada sebarang gol berjaya dihasilkan untuk perlawanan berakhir dengan kedua pasukan berkongsi satu mata. Sementara itu dalam saingan bola sepak Liga Brazil pula, juara bertahan Corinthians tewas buat kali kedua musim ini apabila tunduk kepada Atletico Mineiro 0-1. Gol tunggal Mineiro dijaringkan oleh Danilinho pada menit ke-65. Keputusan muktamad Atletico Mineiro 1, Corinthians 0. Dari bola sepak kita ke kejohanan tenis terbuka Paris di Roland Garros. Beberapa pemain pilihan kejohanan berjaya melepasi halangan pusingan pertama. Pilihan ke-26 kejohanan, Andy Roddick menjadi satu-satunya pemain bintang yang dipaksa pulang lebih awal selepas tewas di perlawanan pembukaan. Dalam aksi wanita pilihan ke-6, Samantha Stosur dari Australia mudah menewaskan Elena Baltacha dari Britain dengan kemenangan straight set 6-4, 6-1 untuk mara ke pusingan kedua. Pilihan ke-26 kejohanan Svetlana Kuznetsova dari Rusia pula menundukkan pemain bukan pilihan Mirjana Lucic dari Kroasia dengan straight set 6-1, 6-3. Juan Martín del Potro dari Argentina yang diletakkan sebagai pilihan ke-9 lelaki menewaskan Albert Montanes dari Spanyol dengan kiraan 6-2, 6-7, 6-2 dan 6-1. Pilihan ke-13, Ana Ivanovic dari Serbia pula menang mudah ke atas Lara Arruabarrena Vecino dari Spanyol dengan straight set 6-1, 6-1. Qualifié pour le second tour, la tête. Manakala Joe Wilfried Tsonga dari Prancis pula mengatasi pemain Rusia Andrei Kuznetsov dengan kiraan 1-6, 6-3, 6-2 dan 6-4. 1-6, 6-3, 6-2, 6-4. Sementara itu, satu kejutan berlaku apabila Andy Roddick dari Amerika Serikat tewas di tangan Nicolas Mahut dari Prancis dengan kiraan 6-3, 6-3, 4-6 dan 6-2. Venus Williams dari Amerika Serikat pula menyingkirkan Paula Ormaechea dari Argentina dengan 4-6, 6-1 dan 6-3. Dari paparan sukan dalam dan luar negara itu tadi, kami akhiri dulu fokus sukan malam ini. Jumpa lagi keluaran Rabu nanti. Salam hormat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.